Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan kongsikan kepada anda semua 5 strategi untuk capai kejayaan dalam pelajaran. Pada masa ini, murid-murid, terutamanya murid-murid bagi tingkatan 5, sedang memikirkan cara bagaimana untuk mencapai kejayaan yang diimpikan dalam pelajaran. Untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran, murid-murid memerlukan beberapa strategi supaya dapat memudahkan mereka untuk mencapai kejayaan yang mereka impikan. Pada hari ini, saya akan kongsikan kepada anda semua 5 strategi bagaimana cara untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. Yang pertama, murid-murid boleh melakukan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan. Hal ini demikian kerana aktiviti belajar secara berkumpulan dapat memudahkan murid-murid untuk melakukan aktiviti perbincangan. Untuk membina kumpulan belajar, pastikan murid-murid membina dengan jumlah ahli antara 3 hingga 5 orang. Jangan terlalu ramai dan jangan terlalu sedikit. Macam mana kalau nak buat kumpulan cuma seorang-seorang je? Setelah membina kumpulan, murid-murid boleh menjalankan aktiviti perbincangan berkaitan mata pelajaran yang dipelajari dalam tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, antara 1 hingga 2 jam. Okay? Dan pastikan ya murid-murid, apabila anda berbincang dalam kumpulan, pastikan anda berbincang topik yang dipelajari ataupun topik yang hendak dibincangkan itu berkenaan dengan pelajaran. Untuk mencapai matlamat dalam aktiviti pembelajaran secara berkumpulan, murid-murid perlu memilih tempat yang sesuai untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan. Seperti, murid-murid boleh memilih untuk belajar di perpustakaan, di rumah, di sekolah atau sebagainya. Pastikan tempat-tempat yang anda pilih dapat menyokong atau membantu anda untuk menjalankan aktiviti pembelajaran atau perbincangan dengan lebih selesa. Strategi yang kedua, untuk mencapai objektif dalam pembelajaran, murid-murid digalakkan untuk menyediakan sendiri jadual belajar. Hal ini penting kerana jadual belajar dapat mendisiplinkan murid-murid untuk melakukan aktiviti ulang kaji dan juga membuat latihan di rumah. Pastikan jadual yang anda susun sesuai dengan diri anda. Murid-murid juga perlu membezakan jadual waktu persekolahan dan waktu cuti kerana tempoh masa anda di rumah berbeza. Jadual belajar ini dapat mendisiplinkan anda untuk membuat ulang kaji pelajaran di rumah secara sendiri. Pastikan murid-murid menyusun jadual berdasarkan waktu dan aktiviti yang sesuai dengan waktu tersebut. Sebagai contoh, pada waktu pagi, murid-murid boleh membuat aktiviti pembacaan nota dan juga membuat ulang kaji berkenaan dengan topik yang anda pelajari sewaktu di sekolah. Manakala pada waktu petang pula, anda digalakkan untuk membuat aktiviti latih tubi. Pada waktu malam, anda boleh membuat aktiviti sama ada latih tubi ataupun aktiviti pembacaan. Yang ketiga, anda digalakkan untuk melakukan aktiviti latihan kendiri. Latihan kendiri ini berbeza dengan tugasan di rumah. Tugasan di rumah diberikan oleh guru-guru. Tetapi latihan kendiri ini, anda membuat latihan sendiri berdasarkan buku latihan yang anda beli di luar sana. Pastikan buku latihan yang anda beli sesuai dengan silibus yang anda pelajari pada masa ini. Sekarang ni SPM dah guna KSSM. Jadi jangan beli buku KBSM semula. Apabila anda membuat latihan kendiri, pastikan anda membuat dengan bersungguh-sungguh dan sekiranya terdapat perkara yang anda tidak ketahui ataupun tidak kuasai, anda boleh merujuk kepada guru-guru anda ataupun pada rakan-rakan anda di sekolah nanti. Sekarang dah senang dah, pakai guru WhatsApp je. Yang keempat, cara ni mungkin tak semua orang buat, tapi perkara ini perlu kerana perkara ini dapat menentukan kejayaan anda, iaitu anda perlu menetapkan sasaran atau target kejayaan yang akan anda capai. Kalau kat sekolah sama macam audit total lah senang cerita. Awak tengok head kawan awak, subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya, apa bermula dengan TOV dan berakhir dengan ETR. Jadi berapa pencapaian perlu anda lakukan? Cuma bezanya ni awak buat sendiri. Iaitu tetapkan sendiri sasaran awak. Contoh, untuk subjek bahasa Melayu
sewaktu peperiksaan ujian pertama, awak dah dapat 50 markah. Jadi, untuk ujian seterusnya, anda bercadang ataupun anda berhasrat untuk capai 60 markah. Seterusnya, sewaktu menghadapi peperiksaan percubaan, berapa markah yang awak inginkan. Dan yang kelima, yang ini sebenarnya cara yang paling utama untuk awak capai kejayaan dalam kehidupan awak, iaitu sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Perkara ini penting kerana selain daripada membuat persiapan dari segi jasmani, anda juga perlu membuat persiapan dari segi kerohanian. Seorang murid yang berjaya memiliki tahap kerohanian yang tinggi. Sebagai murid Islam contohnya, anda perlu sentiasa melakukan solat, berdoa, berzikir dan tambahkan lagi dengan amalan ibadah sunat yang lain seperti berpuasa dan sebagainya. Hal ini dapat membantu anda untuk mencapai strategi dan juga untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan serta kehidupan anda. Sebagai kesimpulan, dalam video pada hari ini, saya telah kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan 5 strategi untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. Semoga maklumat dan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekiranya video ini memberi manfaat kepada anda semua, jangan lupa dan jangan segan-segan untuk tekan butang like, follow dan subscribe channel YouTube kami. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.